Masing-masing ada masalah kan. So itu je lah saya cerita pasal sikit sangat. sinopsis sharing tu kan. Tapi dia kepolisan lah. Kepolisan menunjukkan sisi kemanusiaan. So kalau nak kata membezakan dengan filem-filem polis yang lain tadi tu, itulah dia. Dia lebih kepada ada lagi tapi tak tunggu trailer, tunggu poster. Bagilah sikit. Tapi pelakon saya boleh beritahu pasal pelakon filem Sheriff ni. Kita ada Zul Arifin, kita ada Aaron Aziz, ada Syafiq Kyle, ada Azira Shafinas, ada Elizabeth Tan. Elizabeth Tan So ini main cast lah. Ada lagi ramai lagi tapi ini main cast lah. Kita bersembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa semanja. Lama betul tak bersiaran ni. Dah kekok kan? Kekok rasa. Sebulan lah. Sebulan ada. Itulah kita tak ada rezeki. Rupanya kita nak dapat rezeki yang kita tunggu-tunggu sama ni. Syafiq. Yang tu kita kejar dah. Sibuk kan? Sibuk sangat. Alhamdulillah. Nah, dengan bantuan Datuk mungkin kena kerah dengan Datuk kan. Fik. Okay, Fik. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. So tengah sibuk dengan apa sekarang? Sekarang tengah editing filem Sheriff untuk tahun depan 2024. Lepas tu editing untuk Astro First punya super telemovie. Tajuk dia Telekinesis. So ada dua, ada Telekinesis. Telekinesis ni super tele untuk Astro First. Satu lagi filem lah. Filem insya-Allah tahun depan, lepas raya, tak tahu bila tapi lepas raya tahun depan 2024, filem Sheriff. Lambat lagi. Sheriff kenapa tu mula saya dengar nama Sheriff tu terbayang cerita cowboy kan. Sheriff kan. Tapi cerita polis, kepolisan. So macam mana je describe dia? Okay. Sheriff ni kalau kat Amerika dia kira macam chief ketua chief balai macam tu lah kan, dekat county kawasan pedalaman kawasan, kan. Selalunya kampung. Tapi asalnya idea datang daripada ayah saya. Dia cakap ada filem tajuk dia Sheriff, cerita polis. So dia suruh saya buat lah. Saya macam okay, saya buat sebab dia suruh saya buat cerita polis. Tapi saya dah buat KL Special Force. Saya dah buat Polis Sivo 3, Special Force Anarchy, cerita polis. Jadi dah banyak cerita polis. Lepas tu dia suruh buat cerita polis juga. Tapi dia bagi sinopsis, idea asal daripada dia, daripada ayah saya. Sinopsis tu agak straightforward. Bukan, dia agak menarik, agak lain daripada yang lain. So saya saya start lah tulis skrip dengan ada seorang lagi writer, Nazif Din. So kita orang tulis dan goal saya untuk filem Sheriff ni adalah untuk tunjukkan betapa susahnya untuk jadi seorang pegawai polis. Sebab selalu orang cakap sebab ada orang yang cakap polis tak buat kerja lah, macam-macam lah. In fact pasal bapak saya pun buat Gerak Khas kan, Gerak Khas ramai orang cakap apa tu macam 2 episod dah settle case kan. So yang ni saya try approach yang macam okay, kita bagi complicated sikit and bagi detail lagi lah dia punya detail lagi. Lepas tu especially saya nak tunjuk betapa susahnya nak jadi seorang polis ni bukan mudah. Nak berdepan dengan banyak benda kan. Berdepan dengan banyak benda dan akhirnya diorang ni tetap manusia juga. Dia ada masing-masing ada masalah kan. So itu je lah saya cerita pasal sinopsis sharing tu kan. Tapi dia kepolisan lah. Kepolisan menunjukkan sisi kemanusiaan. So kalau nak kata membezakan dengan filem-filem polis yang lain tadi tu, itulah dia. Dia lebih kepada ada lagi tapi tak ada tunggu trailer, tunggu poster. Bagilah sikit. Tapi pelakon saya boleh beritahu pasal pelakon filem Sheriff ni. Kita ada Zul Arifin, kita ada Aaron Aziz, ada Syafiq Kyle, ada Azira Shafinas, ada Elizabeth Tan. Elizabeth Tan So ini main cast lah. Ada lagi ramai lagi tapi ini main cast lah. So watak utama dia memang Zul Arifin. Dia lah Sheriff. Dia lah Sheriff. Lepas tu
Aaron Aziz jadi orang jahat. Okey. Syafiqah pun jadi polis, inspektor, sama dengan Azira, Syafina dengan Elizabeth Tan, semua polis. Tadi ada borak-borak sikit dengan Datuk. Dia cerita Teruskan, sikit lah. Dia kata cerita ni dia complicated sikit. Dia ada plot twist sikit apa semua. Dia banyak plot twist. Cerita ni banyak plot twist. Mula-mula bapa saya pun macam takut juga, macam dia cakap, sebab saya suka plot twist. Betul. Tahu. Dapat gelaran kan. Betul, dia cakap ini macam banyak plot twist ni kan. Takut orang tak boleh Tapi lepas kita dah first cut, dah buat first cut, dah tunjuk ramai orang, alhamdulillah semua suka lah. Tapi KL Special Force pun banyak plot twist yang orang suka juga kan. Betul. Yang Sheriff ni double. Double lagi. Lagi best ni. Double lagi plot twist dia. So, So dia genre dia action lah. action, Drama. mystery, drama. Misteri Ada, sebab tu ada plot twist. Sebab dia ada investigation, kesangka-sangka. detektif kan. Okay, faham. Lepas tu shooting dia 81 hari. Memang lama. Agak lama, 81 hari. Sebab kita ada banyak action scene yang melibatkan banyak lokasi. Dia tak macam aksi tu terjadi kat satu tempat tak. Dia macam kat banyak tempat. Lepas tu ada letupan banyak, tembak-tembak. Ada pakai letupan betul lah. Saya memang daripada dulu kalau letupan memang saya pakai letupan betul. Cuma tembakan tu CGI lah. kita VFX lah. Tapi macam sparks kita ada guna yang real juga. Tapi kita campur kan. dengannya banyak guna set juga ni. Set. Studio set. Sebab kita drama kat Malaysia kan banyak. Lokasi kat KL sebenarnya tak banyak. So dah banyak digunakan, dah banyak keluar TV. Sama Jadi je. jadi familiar. start 3-4 tahun lepas saya start untuk kita buat set kat studio, bagi nampak lain daripada yang lain lah. Baru beza orang pergi panggung wayang tu dia bayar berapa belas ringgit tu lain daripada tengok kat TV. Tak ada dah tengok ini aku pernah pergi tempat ni kan. Dia pernah pergi ataupun dah pernah tengok kat TV kan. Cerita lain pun ada kan. TV percuma, kenapa nak tengok panggung bayar? Start daripada bila tu? Daripada filem apa? Daripada Syafiq mula Abang pakai. Nur Fadil 2 Dah guna saya set dah lah. start ada sikit-sikit set lah. Tapi yang paling banyak set sebenarnya Abang Nur Fadil 3. Itu memang banyak Dengan dia set punya lah. dalam kawasan markas Sebab semua tu itu pasal dia macam spy movie spy kan. punya. Jadi dia banyak lah, dia banyak set-set. Mula-mula saya tengok trailer macam ingatkan CGI background ni kan. Dia memang set lah. So balik Sheriff tadi tu, set dia besar. Set dia kalau in terms of setup memang besar sebab Besar dia gudang. Gudang kita orang cari sebab tak ada gudang yang ada barang yang nak kasi syuting. Sebab ramai orang nak syuting atau rosak. Gudang Jadi kosong lah. yang kita orang dapat gudang kosong. Jadi gudang kosong tu besar lah. So kena isi barang-barang tu kan. Isi sendiri. So gudang, Dengan department semua kan. Panggil ramai orang nak isi, nak penuhkan, nak bagi nampak penuh. gudang kosong tu untuk location semata-mata untuk location apa? Satu dia buat satu. Lokasi akhir, kira act 3 punya macam ending lah, penting lah. Jadi ada banyak berlaku macam tembak-tembak letupan kat So situ. dipenuhkan sebahagian aja ke atau Keseluruhan. Keseluruhan. Sebab macam saya cakap dalam babak tu dia tak jadi kat satu tempat, dia macam berkait-kait, dia banyak kejadian dalam tu. So setiap set tu perlu dibina. Okey. Menarik. Dahsyat. So harap-harap So Datuk kata tadi macam ini tak Malaysia tak pernah buat lagi tu. Saya tak tahu lah dari sudut apa dia punya rujukan tu kan. Kalau Syafiq boleh terangkan sikit. tak tahu kita mungkin luar negara dah. Yalah. Tapi kat Malaysia maksudnya. kita kat Malaysia mesti kita nak cuba tingkatkan mutu, kan. Sebab saya orang yang selalu tengok wayang lah. Yang saya rasa kita semua tahu harga tiket wayang dah naik kan. Jadi kadang saya rasa macam kalau orang nak tengok cerita aku kan, mesti dia akan fikir apa beza tengok wayang, tengok TV kan, ataupun tengok YouTube. Jadi saya nak betul-betul beza. Go extra mile lah. Saya nak bila masuk filem Syafiq Yusof, berbaloi lah tiket. Tu saya happy lah, saya nak benda tu. Kalau pun sebelum ni pun masih berbaloi. Kalau nama Syafiq Yusof
kategori berbaloi dia Tapi tu. memang sebab daripada dulu saya berusaha untuk buat sebaik mungkin lah. Tapi memang sukar juga sebab dalam bajet kan. Bajet semua sebab bapa saya bukan dia jenis shoot berapa banyak, bila burst bajet dia akan tetap marah juga kan. Sebab dia producer. Jadi agak sukar lah sebab makin lama kita buat filem makin mahal sebenarnya. Betul. Makin mahal Cost. sebab semua kos pun dah naik kan. Makin mahal. Jadi makin susah lah sebenarnya. So, next question. Okey, ni soalan yang agak menarik lah. Macam mana membesar dengan seorang pengarah yang sangat hebat sebagai seorang anak, dan apa pengalaman dia yang menjadi inspirasi Syafiq Yusof? Bagaimana membesar sebagai anak Yusof Aslam, Datuk Yusof Aslam. Macam mana, apa pengalaman dia yang menjadi inspirasi pula kepada Syafiq? Membesar saya rasa normal lah, macam keluarga orang lain lah, sama. Tapi memang alhamdulillah happy family daripada saya kecil sampai besar, alhamdulillah. Tak ada apa-apa masalah yang besar, tak ada. Memang macam mana saya nak cakap, sebab ayah saya dia memang daripada saya lahir saya sedar dia ada memang dia kerja keras, dia kerja yang non-stop. Lepas tu dia buat semua ni memang untuk family. Dia buat untuk family semua. Dia buat semua untuk family, untuk rumah, untuk family, untuk maksudnya dia tak, dia kalau tak pergi office dia pergi restoran Haslam. Lepas tu dia balik rumah. Dia office. So, memang tak boleh diam lah. Dia ada je kerja nak buat kan. Yang paling pun dia pergi macam majlis ke persatuan, tu dia pergi lah. Tapi kalau tak dia akan. So, kalau dari sudut Syafiq membesar tu sebagai bapaknya seorang pengarah filem, apa efek dia tu pada Syafiq sendiri? Efek dia menyedari yang dia tu $6 million man. Efek dia sudah letak satu benchmark yang tinggi. Yang saya macam lemak kan. Jadi bila saya besar, kalau saya buat filem pun saya kena at least sama. At least sama lah kan. Sebab mesti orang akan compare kan. Boleh buat lah macam ayah dia. Itu saya berusaha lah. Tapi rasa macam mana, bangga tak bapa aku ni pembikin filem yang berjaya, hebat personally? Saya bangga dari segi maksudnya dia kerja keras lah. Dia kerja keras, lepas tu dia tak macam huha-huha. Dia memang family man kan. Memang kumpul duit untuk family. Tu saya bangga yang tu lah. Yang saya tahu ini susah nak dapat. Dari segi pekerjaan, career pula yang saya belajar daripada dia, kerja keras tu satu, tapi jangan putus asa. Ayat jangan putus asa tu bagi saya nampak sangat simple je besar, kan? tapi sangat besar. Sebab buat filem ni memang penuh dengan kekecewaan. Kita dah buat penat, tengah panas, kulit jadi hitam, kadang hujan apa. Setahun nak buat filem ni, setahun at least untuk scope production lah. Selalu nak buat filem ni setahun. Setahun. Lepas tu tiba-tiba keluar lepas tu orang kritik, orang tibai, lepas tu tak laku apa. Jadi rasa macam ni sia-sia ni kan. Tapi mana ada yang tak laku. First filem saya tak make money. And then Desolasi, filem yang paling susah saya buat. Betul. Itu paling susah kita nak cerita nanti habis kita kat situ. Betul. Yang paling susah nak cerita dan nak hilangkan orang tu kan. Lepas tu pun tak jalan. Tak jalan. Lepas tu pengkritik pun tibai. Lepas tu sampai saya banyak kali saya macam sia-sia perjuangan ni. Perjuangan ni. Kerja pekerjaan yang sia-sia. Sampai rasa macam tu kan. Tapi bapak saya macam constantly jangan putus asa. Kalau tak ada dia, saya dah lama putus asa. Dah lama buat benda lain. Dah lama buat kerja bank. Sebab kalau buat kerja bank kita tak ada Syafiq Yusof kan. Sebab dia sangat titik beratkan jangan putus asa. Lepas tu kalau dia selalu kalau gagal ke apa, tak apa, move on. Datuk move on kan. Kuat semangat, move on. Sebab awal-awal dulu saya selalu macam
Putus Yalah, asa. duduk bilik fikir kenapa Yalah. depress lah kan. Apa silap aku Apa silap tapi dia punya cara jangan kan, move on. Sampai depres So Yelah hasil penat lelah lepas tu sebab bukan ayah saya je, abang saya pun buat filem laku. Laku kan. Oh, lagilah, kan. Lepas tu tiba-tiba aku buat laku. Apa pasal ni? Kan. So Berat beban tu. tapi nasib baik ayah saya macam bagi semangat. Supportive, dia kan. buat lepas tu start Abang Long Fadil 2 alhamdulillah. Dia pick up kat dia pick Abang up, Long Fadil pick up. 1 dah okey rasa kan. Abang Long Fadil 1 dah okey. dah It okey was dah. 4.5 macam tu was okey lah. And then slowly ada ups and down tapi okey lah. Macam lepas tu makin lama kan kita makin sedar lah kesilapan kita Boleh kena dalam pasti dah lah, pembikinan kan. filem. So next tu kita buat lagi okey. Next tu akan tetap orang kritik memang. Itu biasalah. Biasa. Buatlah macam mana pun. Memang tu kena terima lah. Tapi kita tengok majority lah suka ke tak kan. Kalau ramai yang suka so yang tak suka tu Betul lah. tak apa lah. Kena terima. Okey. Kita nak throwback ke tak ni? Nak Tadi throwback? tu bukan throwback ke? Ni masa sekolah, cerita zaman sekolah. Okey. Boleh? Cerita zaman sekolah. Okey. Ini saja nak cerita lah sekolah kat mana, membesar kat mana. Dan masa sekolah tu dah minat ke berlakon, mengarah? Sekolah rendah dekat Taman Melawati. Yang mana Taman sekolah Melawati mana? 2. Melawati 2. Lepas tu Sama sekolah anak aku. saya masuk IIC, International Islamic College, tapi sekolah dia bukan college lah. Di sekolah IIC. Lepas tu saya masuk sekolah Islam Adni. Ada ni. Adni sampai form 1. Lepas tu form 2 sampai form 5 saya sekolah Seri Utama. Sekolah Seri Utama. So tu lah saya pernah rasa sekolah kebangsaan, sekolah Islamik. Sekolah Seri Utama tu dia international sekali, dia gabung, tapi saya ambil yang boleh Private ambil lah, SPM kan? lah. Private SPM dia private lah. Yang Islamik tu macam mana boleh ke arah situ tu? Macam Masa tu mak saya mak saya suruh saya belajar sekolah Islam Adni lah. Tapi saya, anak saya sekarang ni pun saya hantar sekolah Islam Adni. Anak hantar ke sana juga? Okey. Sebab saya belajar sekolah Islam Adni tu saya memang form 1 tu, masa form 2 pindah saya fikir kalau aku ada anak aku nak hantar anak aku sekolah dia Islam Adni. dah fikir dah tu. Sebab sekolah tu memang bagus lah. Kamu tu yang hantar anak kau kan? Macam kat sekolah pula macam ni lah sebagai anak datuk kan. Macam ada kena bully ke apa ke orang Berani pun nak tak beli. ada kan lagi orang suka kan. Famous kat Dekat sekolah. sekolah waktu sekolah kebangsaan orang bercakap tentang filem bapak saya. Bapak kau buat gerak khas kan? Buat gerak. Wah, betul. Sekolah Islam Adni pun orang masih bercakap gerak khas, atau masa tu cerita drama Sembilu, Roda-Roda Kuala Lumpur. Masa saya masuk sekolah Seri Utama, dia private school. Masa saya masuk Seri Utama, itu mula sebab crowd macam dia dah banyak lain. orang foreign. kenapa filem Melayu bodoh? Macam tu. serius lah? Kenapa ni? Kan? Itu first time saya dengar. Kenapa filem Melayu bodoh lah? Tapi dia tahu ke? Tahu. Okey. So and a lot, banyak banyak yang macam kan. So kenapa mentality filem dia tak sama Malaysia ni tak okey lah kan? Memang attack, constant attack lah. Sampai saya fikir aku kena buat aku kena buat, kena bagus ya, kena bagus. Start dari situ dah timbul ni. Yelah, Macam rasa semangat macam tu. lah kan. Rasa macam kenapa saya pun cari kenapa filem Malaysia. Masa tu Syafiq personally Tapi rasa saya okey rasa tak? macam okey lah. je. Because memang kita besar dekat industri filem. Kita tahulah. Walaupun saya kecil, saya tahu apa masalah-masalah shooting kan, susah payah masalah bajet. Even that time contoh macam TV bayar 30,000, 40,000 satu episod kan. Bajet dah Pada berapa? tahun yang sama, macam tak payah dekat US, even kat Europe pun satu episod 2 juta ringgit. 2 juta ringgit Banding dengan 40,000 kan. Lepas tu bila tak okey, bodoh cerita Melayu. itulah. Jadi susah.
Sebab orang luar memang tak faham. Jadi susah memang. Macam mana saya expect macam, sebab kita dah tahu bajet rendah, jadi okey lah macam tu kan. Tapi sebab negara Malaysia adalah negara yang open, maksudnya kita open konten daripada Amerika, Europe, apa semua bercampur. So dia perbandingan tu dah, Jadi perbandingan tu confirm global mesti akan ada lah. Tapi itulah, makin lama filmmaker semakin cuba buat lagi baik. Macam sekarang kita tengok, especially sekarang saya tengok zaman OTT. Lepas tu macam Astro pun dah buat Astro Premium Series. Diorang ada modal yang lebih besar. Jadi kita boleh nampak berkualiti. Peningkatan dia betul. Jadi saya harap TV-TV lain pun ikutlah. termasuk TV kerajaan kan, macam ikutlah apa yang Astro buat ni kan. Bagi saya Astro buat premium series ni kan, yang tak betul-betul ni, bagi saya bagus lah. Kita tunjuk sebenarnya kita boleh buat. Sebenarnya kita boleh buat. Kita boleh buat. Betul. Soal bajet. Tapi soal bajet lah kan. So macam tadi soalan dia, apa yang trigger mula-mula sekali, benda apa yang buat Syafiq rasa aku nak buat filem? Masa bapak saya buat filem, sebenarnya saya tak ada rasa lagi. Lepas tu masa abang saya buat filem. Filem yang mana? Masa filem KL Drift. Open movie. Okay. KL Drift, saya nampak abang saya, dia betul-betul bersungguh-sungguh yang saya sampai tak faham. Kenapa nak kerja penat sangat macam ni kan. Sebab selalu macam dulu prosesnya syuting okey, direct betul, editor kan, betul skrip orang lain supaya tak penat sebenarnya kan. Tapi macam Syamsul, dia semua dia buat. Dia skrip, dia direct, dia edit, semua dia buat. Poster benda semua dia buat tau. Yang memang tak tidur. Kenapa ni kan? Kenapa dia buat macam ni? Lepas tu bila keluar, saya tengok premier kan, orang tepuk tangan, lepas tu kutipan laku, lepas tu saya nampak macam something new, something else lah. Padahal masa tu buat filem Malaysia pun bajet masih kecil lagi kan. Tapi dia macam abang saya, dia buktikan macam okey, duit kita mungkin tak cukup seperti Hollywood, tapi kita boleh ada masa. Kat situ kita ada masa untuk try and error. Lepas tu kalau shot tu rasa tak cukup kan, tak tidur kan. continue shooting kan. Tapi perlukan jasa pengorbanan yang berjuang dengan kita kan, yang memahami berjuang kita, nanti hasilnya insya-Allah. Betul lah. Tapi masa first dia keluar pun saya macam impress gila. KL Drift tu. Masa dengan shot dia, kita tengok selalu dalam filem-filem luar je shot-shot macam tu, sampai 2-3 kamera. Masa KL Drift tu punya trailer keluar, saya kat sekolah Sri Utama. Saya tunjuk semua kawan-kawan. Bangga kan. Ini filem Malaysia. Nak tunjuk kat orang balik kan. Lepas tu dia orang pergi tengok wayang. Dia tengok trailer, this is something new. This is something new. Dia orang pergi tengok wayang. So saya nampak kan, kita memang kena ada extra effort sikit kat Malaysia ni kan. Tapi tak semua segila Syamsul Yusof. Gila kerja kan. Dia memang hardworking. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Tapi dia dah buktikan lah, macam Safi cakap tadi. Walaupun kekurangan modal, tapi kita boleh. Mungkin tak sama, tapi hampir lah kan. Adapt lah benda tu. Contoh macam kutipan filem Mat Kilau 97 juta kan. Penduduk Malaysia sebenarnya tak 30 juta kan. Betul. Indonesia 200 juta lebih. Tapi kat sana kutipan paling tinggi KKN, Desa Penari. Kalau tak silap saya, kutipan ni kalau ikut ringgit 130 hingga 150 juta ringgit. Macam tu lah. Jadi sebenarnya tak banyak beza sangat. Maksudnya kat Malaysia ada culture yang kuat tengok wayang. Betul. Walaupun orang ramai kat sana, tapi dan mungkin ada orang suka tak suka filem kan, tapi yang saya nampak Syamsul punya sukses is dia formula bapak saya tu, jangan putus asa, konsisten buat.
Itu yang So orang akan ingat lah, orang ingat. Dan saya rasa macam orang Malaysia tengok filem dia tak ada macam high demand sangat. Dia reserve sikit. Okey kan, maksudnya Jangan berbaloi, teruk sangat lah. jangan teruk sangat, dah cukup lah. Betul. Sebab Betul. penonton Malaysia saya nampak, especially orang Melayu, dia nakkan konten berbahasa Melayu. Dia ada demand tu kan. Jadi demand tu tinggi. Sebab tu kita tengok macam pengarah-pengarah yang bukan Melayu pun dia buat bahasa Melayu. Betul. Sebab demand untuk Market tu ada. seni bahasa Melayu, muzik ke kan, filem ke, seni untuk bahasa Melayu memang demand dia besar. Sebab kadang-kadang kalau bagus betul boleh masuk ke Indonesia pun. Betul. Betul. Dia ada possibilities. Dah, kau nak start dulu ke? Berapa minit? Lagi 5 minit. 5 minit apa? Okey lah, ni advantage lah. Ramai orang kata kan, Syafiq, apa-apa kau ni penerbit kan, Datuk Yusof Islam. So macam mana tu? Advantage bagi Datuk nak Datuk kan? Sebab ramai orang cakap Orang yang senang je lah. ramai orang cakap macam senang lah kau ada bapak kau. Tapi saya fikir balik kan, hakikat sebenarnya memang yang betul. Yelah, Hakikat sebenarnya kalau tak pasal lambat bapak sikit saya, lah. Mungkin lambat sikit lah. Lambat sikit lah kan. Atau mungkin lambat mungkin tak buat. Mungkin tak buat. Tapi dia ada struggle dia sendiri juga. Tapi yalah, dia ada struggle dia sendiri. Dan maksudnya saya boleh je, kalau saya tak minat saya kerja office lah dekat sekolah kan. Maksudnya kalau saya buat tak minat admin gila, ke tapi apa. saya tengok abang saya lah, jadi minat tu muncul, okay, saya buat. Susah, tetap ada susah, tapi memang tak boleh dinafikan hakikatnya kalau tak ada ayah saya tak ada apa. Yelah, betul lah. Okey, satu benda, kenapa Syafiq tak ada berminat ke, rasa nak berlakon ke, atau jadi cameo dalam filem sendiri ke? Berlakon, saya dulu pernah berlakon. Kerak khas kan? Kerak khas, lepas tu Roda-Roda Kuala Lumpur. Masa tu zaman form 4, form 5, masa tu kurus. Handsome lagi. Kurus. Sebab masa tu bapak saya bayar silap RM400 satu hari. Shooting. Sebab memang pelakon kat Malaysia dia bayar okey. Yang belakang tabir. Tapi pelakon dia bayar okey. So memang saya minat dia berlakon masa tu. Saya macam, boleh kumpul duit kan. Lepas habis nak kumpul duit kan. Tapi efek dia, yang saya tak suka, efek dia adalah sebab saya suka keluar pergi makan kedai mamak. Okey. Ataupun makan, kalau makan sedap mana saya akan pergi cari. Jadi masa saya berlakon tu, setiap kali saya makan kedai mamak apa ke, semua orang pandang. Orang kenal. Jadi Tak suka attention tu. kalau kita nak tekuri hidung gimana. Jadi saya macam saya tak boleh. Tak ada privacy lah. Saya tak boleh. Saya macam, saya tahu macam ada orang tengah tengok, jadi saya tak boleh. Macam tak selesa. Even macam sekarang ni pun sebagai pengarah, Pun orang dah kenal lah. saya keluar sikit je, ada interview sikit, making of. Tapi pun ada orang kenal. Tapi okey lagi lah. Kalau jadi pelakon lagi susah. Tak, Syafiq, macam benda tu macam tak selesa ke? Rasa privacy tu Rasa privacy terganggu lah. sikit lah kan. Terganggu je. Bukanlah malu ke malu? pun je lah kot. Saya macam tak selesa kalau orang ramai Dia tengok. memang ada orang macam tu. Jadi perhatian kan. Ya, betul. Itulah saya pernah tengok Syafiq berlakon juga dalam short film Syafiq sendiri. Dulu short film. Abang tu gangster. Abang gangster. Okey je berlakon kan. Tapi Lepas tu macam bila saya direct, sebenarnya dah penat kan. Macam Syamsul dia direct, lepas tu dia berlakon pula, sekali. double. Itu saya tak tahu magic apa dia pasal memang itu penat yang Yalah. tahap susah tu. Sebab nak kena make up lagi, nak kena baju, nak kena. So saya pilih direct. direct pun dah stress lah. Direct. Betul. Okey, kita stop dulu kot. Kita okey, macam mana ni? Boleh kan stop dulu? Kita buat dalam lepas ni kita berhenti sambung. Berhenti sambung boleh? Okey. Kita jumpa ke bahagian kedua. Dia suruh saya tengok filem-filem art. Okey. Yang dulu sebenarnya saya tak berkenan sangat. Saya suka tengok cerita action. Tapi
dia suruh tengok agak, dan saya tengok, lepas tu lama-lama saya memahami apa itu konsep filem yang bergenre art, artistik. yang sebenarnya ada nilai dia tersendiri lah. Yang saya nampak, maksudnya bukan semua orang buat filem untuk duit. Kan? Kadang-kadang memang sebabkan cinta seni tu boleh, tak salah pun. Itu satu benda yang saya belajar daripada dia kan. Lepas tu dari segi konsep penulisan skrip, saya banyak belajar daripada dia. Lepas tu ada buat short filem masa kat college, pun tayang kat college. Tapi tu